tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni sinonimnya dengan bulan Ramadan. Tidak ada Lailatul Qadar dalam bulan Rabiul Awal, bulan Muharram. Bila sebut Lailatul Qadar ialah Ramadan. Bila sebut Ramadan, Lailatul Qadar. Apakah kelebihannya Lailatul Qadar? Apakah kelebihan Ramadan? Kita akan dapat tahu kelebihan Lailatul Qadar jika kita tahu nilai Ramadan itu sendiri. Antaranya merebut peluang Lailatul Qadar, merebut peluang Ramadan, kerana Nabi SAW pernah sebut, orang cerdik bukan orang yang ada PhD, yang tinggi degree, tapi al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut atau kama qala, orang yang cerdik ialah orang yang melihat kekurangan dirinya sendiri, kemudian dia pun beramal dengan amalan-amalan yang kalau dia mati nanti amalan itu boleh memberi guna. Itu orang cerdik tu. Jadi kita pun muhasabah, aku ni cerdik ke tak? Jangan kata kawan aku ni, faham? Masing-masing aku cerdik tak? Nak tengok cerdik tak cerdik, tengok tadi lah. Dua syarat. Pertama, melihat kekurangan diri sendiri. Yang kedua, melakukan amalan yang lepas daripada mati dia untung. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut, man qama ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa man qama lailatal qadr imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi atau kama qala. Hadis ini diriwayatkan oleh ramai ulama hadis, Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan sebagainya. Barang siapa yang menyakukan amalan di bulan Ramadan, istimewanya pada waktu malam qiyam Ramadan, solat tarawih. Solat tarawih. Imana, dalam keadaan beriman. Wahtisaba, dalam keadaan mengharapkan Allah. Ghufira, duduk pada mahal jawab. Jawabnya, batulah kitab-kitab lama dia akan tulis dengan nescaya. Nescaya itu jawapan bagi syarat di hadapan. Nescaya jawabnya, Allah akan ampun dosa yang lepas-lepas. Nampak? Nampak biasa je terawih. Walaupun dia terawih seorang diri. Contohnya, dia semayang terawih di rumah atau di tengah laut. Kerana dia nak pergi candak sutung. Seorang diri atas perahu di terawih. Tak ada kira mana-mana. Kerana terawih tidak syarat berjemaah. Siapa semayang seorang terawih sah. Yang tak sah semayang jemaah seorang rumah. Nampak tak? Sebab tu man qama Ramadan, Nabi kata siapa salat tarawih dalam bulan Ramadan imanan, hal keadaannya dia masih beriman, atas dia beriman kepada Allah. Yang kedua wahtisaba, mengharapkan balasan Allah, mengharapkan redha Allah. Faham? Ada setengah ulama menterjemahkan dengan mengharapkan redha Allah. Sebagian ulama sebut dalam kitab-kitab syarah hadis mengharapkan ganjaran yang disediakan oleh Allah. Sebab tu siapa melakukan amal kerana pahala, dia tidak riak, dia masih ikhlas. Faham lagi? Siapa yang melakukan amal kerana nak dapat cerah kubur, dia masih ikhlas. Siapa yang melakukan amal kerana nak murah rezeki, dia masih ikhlas. Kenapa? Kerana itu semua barang adalah janjian Allah. Yang tidak ikhlas ialah dia melakukan amal dengan kerana harapkan perkara yang dijanjikan oleh manusia. Al-Imam An-Nawawi menyebut 3 pangkat ikhlas. Pangkat paling tinggi kerana Allah semata-mata. Pangkat kedua sederhana tinggi, korporal, iaitu kerana Allah dan kerana janji-janji Allah. Pangkat yang 3 kita semua kerana pahala, kerana takut nak masuk neraka. Faham? Masih nama ikhlas, tapi pangkat paling rendah. Kalau ada peluang, naiklah korporal pula, pangkat yang kedua. Faham lagi? Tapi siapa yang melakukan amal kerana makhluk, maka itu tidak ada namanya ikhlas, namanya riak. Faham? Maka Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dalam mana-mana Ramadan. Bila boleh berlaku Lailatul Qadar? 1 Ramadan boleh. Mungkin. 2 mungkin. 3 mungkin.
1 sampai 30 mungkin saja berlaku Lailatul Qadar. Tapi kemungkinan besar 21 dan ke atas. Maknanya 20 ke atas lah. Al-Asyairi, Nabi sebut dalam hadis Al-Asyair Al-Awakhir. Iltamisu Lailatul Qadar. Nampak? Fil Asyair Al-Awakhir. Carilah Lailatul Qadar pada 20 yang terakhir. Mana 10 lagi tinggal. Witra pada malam yang ganjil. Dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, Dr. Ahmad Syarbasi, seorang ulama Mesir, dia kata sekurang-kurangnya kalau kita nak dapat kelebihan Lailatul Qadar, walaupun tak dapat kelebihan penuh, dapat sipi-sipinya, setiap malam kita kena semayang solat sunat maghrib dan solat maghrib, kemudian solat sunat isyak dan fardu isyak, kemudian kita kena solat witir, solat tarawih, kemudian solat witir, sama ada berjemaah atau semayang sendiri. Kalau kita ada solat-solat ini setiap malam Ramadan, tak dapat penuh Lailatul Qadar pun dapat sipi-sipi. Faham lagi? Penuh-penuh ni maksud tepat. Katakan pukul 11 malam Lailatul Qadar berlaku sampai pukul 12. Siapa yang beramal dari 11 sampai 12 malam itu ikhlas kerana Allah, dia dapat penuh. Tapi siapa yang 10.30 dia dah berhenti, dia dapat sipi. Nampak lagi? Sebab tu jangan tinggal. Solat maghrib, solat isya dan solat-solat rawatib, kemudian tarawih dan kemudian witir. Sama ada witir sebelum tidur atau selepas tidur. Sama ada tahajud selepas witir atau witir akhir selepas tahajud. Siapa yang ada amal-amal yang pendek, yang sedikit seperti ini, maka dia dikira sekurang-kurang mendapat sedikit habuan daripada Lailatul Qadar. Tidak ada berlaku Lailatul Qadar pada waktu siang, waktu malam. Boleh jadi lepas isya, boleh jadi tengah malam, boleh jadi 2/3 malam, 3:30, boleh jadi waktu sahur. Bila boleh jadi belaka, siapa yang banyak masanya beribadat, maka dia lebih banyak peluang. Faham tak lagi? Jadi kita berdoa kepada Allah, tak dapat betul-betul pada poin Lailatul Qadar, kita dapat kelebihan Lailatul Qadar pun tak apa dah. Syaratnya qamar Ramadan, malam-malam Ramadan kita semayang fardu dan sunat, imanan, dalam keadaan kita percaya dengan Allah, wahtisaba, sangat-sangat mengharapkan akan Allah. Sebab tu kita ni kena ada 2 perkara. Lepas buat ibadat, 2 benda. Yang pertama harap Allah terima, yang kedua janganlah Allah tak terima, takut-takutnya Allah tak terima.